Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah tahun 2 bersama dengan Maklimah Haslinda. Okey. Pada minggu ini kita akan sambung kisah Nabi Yusuf AS bahagian 3. Okey, apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf selepas dia menjadi menteri di negeri Mesir? Okey, ini kisahnya apabila Nabi Yusuf bertemu kembali abang-abangnya. Okey, Maklimah akan bacakan. Pada suatu ketika berlaku kemarau di seluruh tanah Arab termasuk negeri Kan'an. Jadi, ketika Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir, maka suatu ketika telah berlakunya musim kemarau di seluruh tanah Arab termasuklah negeri Kan'an. Negeri Kan'an ini merupakan negeri tempat tinggal ayah dan abang-abang Nabi Yusuf serta adiknya. Okey, jadi ahli keluarga Nabi Yusuf tinggal di negeri Kan'an. Okey, ini dia ayah, adik dan abang-abang Nabi Yusuf tinggal di negeri Kan'an. Jadi, di negeri Kan'an ini tidak ada bekalan makanan. Tetapi di negeri Mesir, pada ketika itu, di negeri Mesir ada bekalan makanan yang banyak. Okey, bekalan makanan dekat sana apa? Okey, gandum. Okey, gandum. Jadi ada banyak bekalan makanan dekat sana, dekat Mesir. Apa yang dilakukan oleh penduduk-penduduk di sekitar Mesir untuk mendapatkan makanan ialah mereka pergi ke negeri Mesir untuk meminta bekalan makanan sebab di tempat lain tidak ada bekalan makanan kecuali di Mesir sahaja. Okay, kenapa? Sebab Nabi Yusuf, semasa Nabi Yusuf menjadi menteri, baginda telah mengarahkan rakyat supaya menyimpan makanan sebanyak mungkin untuk menghadapi musim kemarau nanti. Jadi bila tiba musim kemarau, maka mereka ada makanan yang banyak sebab mereka telah menyimpan di dalam gudang makanan. Okey, abang-abang Nabi Yusuf pergi ke Mesir untuk mendapatkan bekalan makanan. Pada ketika ini mereka bertemu Nabi Yusuf. Okey, pada ketika ini mereka bertemu Nabi Yusuf. Pada awalnya mereka tidak cam Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf mengenali mereka. Nabi Yusuf cam mereka. Jadi, okey, ketika inilah abang-abang Nabi Yusuf ni menyesal atas perbuatan mereka dahulu. Mereka meminta maaf dan Nabi Yusuf memaafkan perbuatan mereka. Mereka sangat menyesal kerana perbuatan mereka, kerana mereka telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Nabi Yusuf, iaitu mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam perigi. Tapi Nabi Yusuf ni seorang yang baik, seorang yang pemaaf, seorang yang sabar, seorang yang tidak berdendam. Maka baginda pun memaafkan perbuatan abang-abang baginda. Okey. Abang-abang Nabi Yusuf memberitahu bahawa mata ayah mereka menjadi buta kerana terlalu banyak menangis. Jadi selepas ayahnya mendapat tahu bahawa Nabi Yusuf telah tiada, maka ayahnya terlalu banyak menangis sehingga mata menjadi buta. Jadi Nabi Yusuf bila mendengar berita tentang ayahnya, maka dia berasa sangat sedih. Apa yang Nabi Yusuf lakukan? Okay, Maklimah akan bacakan. Nabi Yusuf menyuruh abang-abangnya membawa bajunya kepada ayahnya dan membawa ayahnya ke Mesir. Okey, Nabi Yusuf cakap dekat abang-abang dia, ambil baju ini baju saya, berikan kepada ayah. Okey, kemudian kamu bawalah ayah datang ke sini. Kemudian abang-abang Nabi Yusuf pun balik. Okey.
balik ke rumah semula. Kemudian memberikan baju Nabi Yusuf kepada ayahnya dan menceritakan perkara sebenar bahawa Nabi Yusuf belum lagi meninggal dunia. Jadi ayahnya mencium dan menyapu baju ke mata, lalu matanya menjadi sembuh. Ayah Nabi Yusuf ambil baju, kemudian dia cium baju itu. Apabila dia cium baju itu, dia pun menangis kerana dia tahu ini ialah baju Nabi Yusuf. Selepas ayahnya menyapu baju tersebut ke mata, mata ayahnya menjadi sembuh dengan izin Allah. Kemudian, seperti yang telah dijanjikan, abang-abang Nabi Yusuf membawa ayahnya pergi ke Mesir untuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Apa yang berlaku seterusnya? Jadi akhirnya Nabi Yusuf dapat bertemu kembali dengan ayahnya. Akhirnya Nabi Yusuf bersatu semula dengan keluarganya dan Nabi Yusuf membawa keluarganya tinggal bersama-sama dengannya di negeri Mesir. Jadi begitulah anak-anak semua, tamatlah sudah kisah Nabi Yusuf. Jadi Mak Halimah harap antum dapat mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf. Kita tidak boleh ada perasaan dengki kepada adik-beradik kita. Dan kita juga perlu menjadi seorang yang penyabar seperti Nabi Yusuf. Seorang yang pemaaf seperti Nabi Yusuf. Okey? Kita juga perlu menjadi orang yang baik hati seperti Nabi Yusuf. Okey, sampai di sini sahaja pelajaran untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.